Halo semuanya, jumpa lagi di video reaction hari ini. Semoga semuanya selalu di dalam keadaan sehat. Oke ya, kali ini Noi mau lihat satu video pembahasan tentang terpuruk negaranya. Profesor Malaysia jadi malu ganggu Indonesia. So tanpa berlama-lama langsung kita lihat videonya sama-sama ya. Sebenarnya, ini adalah kejatuhan ringgit ke paras terendah sejak 26 tahun yang lalu yang disebabkan antaranya oleh prestasi ekspor negara yang kurang menggalakkan. Mereka yang ditemui Malaysia Gazette meluahkan rasa marah, kesal dan terkilan dengan provokasi segelintir pihak. Kita boikot semua. Masa sekarang boikot lah. Boikot lah. Sebab itu berkaitan dengan isu agama kan. Sudah sekian lama kita merdeka, masih ada warga negara yang tidak dapat menguasai bahasa kebangsaan. Begitulah guys, keadaan ekonomi Malaysia memang tidak baik-baik saja. Mata uang ringgit tetap terpuruk, dan harga-harga kebutuhan pokok di Malaysia pun naik. Jumlah total pinjaman rumah tangga rakyat Malaysia juga termasuk tinggi di ASEAN. Jangan heran bila kaum Melayu Malaysia sekarang ini gampang sekali marah. Mereka suka memusuhi para pendatang dan mudah tersulut dengan isu perkauman serta agama. Di tengah situasi yang terpuruk seperti itu, para profesor Melayu Malaysia tampak berubah. Mereka tidak sesombong dan secongkak dulu. Ketika ekonomi Malaysia sedang naik, mereka merasa sok paling hebat. Mereka juga menganggap bisa mendikte Indonesia seenaknya, terutama dalam urusan bahasa. Dulu mereka memang memiliki banyak duit untuk melakukan propaganda, untuk mengklaim bahasa Indonesia. Tapi kini, di tengah ekonomi Malaysia yang terpuruk, para profesor Malaysia pun tampak pening. Mereka semakin putus asa karena bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi UNESCO. Lesunya propaganda Melayu itu terlihat pula daripada akun Awang Sarian di Facebook. Awang tak berani lagi gembar-gembor bahwa bahasa Melayu telah mendunia. Belakangan ini, ia lebih banyak mendorong pemartabatan bahasa Melayu di Malaysia sendiri. Dan ia pun jarang menyinggung Indonesia. Nah, berikut ini adalah video Awang yang diunggah di akun TikToknya beberapa hari lalu. Pada hari ini 18 hari bulan Mac 2024 hari Senin, bermula sidang Dewan Negara atau mesyuarat Dewan Negara. Demikian juga dalam soal bahasa kebangsaan. Buah duli Tuanku Yang Agung menzahirkan rasa tidak senang kerana sudah sekian lama kita merdeka, masih ada warga negara yang tidak dapat menguasai bahasa kebangsaan sebagai bahasa asal jati diri dan bahasa perpaduan antara keturunan yang berbagai-bagai di negara kita. Dalam hal ini, pada hemat saya, kedua pihak, baik orang Melayu sendiri maupun bukan Melayu, harus terus menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa negara yang dihormati, dan dihormati dalam konteks digunakan secara praktis dalam bidang-bidang yang telah dikhususkan, khusus bagi segala urusan di peringkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa awam. Tapi kita dapati hal ini masih ternyata belum memuaskan dalam beberapa hal. Dalam soal pentadbiran masih banyak lagi mesyuarat dalam bahasa asing, keliling, bahkan penjenamaan di bawah Kementerian Jabatan Agasi Kerajaan masih sebahagiannya masih berteraskan bahasa asing. Kita ada Malaysia Fit, kita ada berbagai jenama. Demikian juga soal penamaan taman perumahan, kompleks pentadbiran kerajaan sendiri, nama bangunan, nama pejabat, wisma, nama jalan. Kita berharap juga di Mahkamah Bahasa Melayu mula ditingkatkan supaya
tidak terus-menerus bahasa Melayu terketepi di peringkat hakiman. Dalam hal ini saya melihat bahawa keperluan kita untuk patuh pada kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa ilmu. Maka itu Akta Pendidikan 1996 meskipun ada kelonggarannya, tetapi semangat kita harus kembali kepada roh yang ditegaskan oleh penyata Razak, penyata Rahman Talib. Kita berharap bahawa ada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk yang istilahnya sebagai mengarus perdanakan sekolah-sekolah vernakular, sekolah kebangsaan, terutama dalam penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Tentu kita tidak mengharapkan atau tidak dapat diharapkan berlaku penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi semua mata pelajaran, tetapi sekurang-kurangnya ada usaha untuk beberapa mata pelajaran tertentu. Selanjutnya marilah kita simak situasi di Malaysia saat ini. Kasus kaos kaki yang bertuliskan Allah rupanya masih bergulir. Pabrik yang mengedarkan produk ini telah ditutup sementara. Tapi masyarakat Malaysia masih marah dan memboikot gerai Kakak Mart yang sempat mengedarkan produk kontroversial itu. Mereka yang ditemui Malaysia Gazette meluahkan rasa marah, kesal dan terkilan dengan provokasi segelintir pihak. Berbeza dengan sesetengah negara, umat Islam di Malaysia masih rasional untuk bertindak. Sebagai pengguna, mereka menggunakan kuasa mereka bagi membantah. Caranya memboikot KK Mart. Oh, namanya KK Mart. Mengelak boikot kan? Mengelak. Itu satu pengajaran lah kita. Mana ketindakan kita, kekerasan tak boleh kan, itulah satu cara yang kita boleh buat. Dengan isu tu macam mana perasaan memang kita sentuh, umat Islam yang tersentuh pasal isu agama, memang tersentuh punya. Tapi kita pemimpin ada kan, kita tak boleh buat apa dah, caranya tu ada, kita baikot semua itu dia. Tapi kononnya kan dia orang ada minta maaf, permohonan maaf. Minta maaf, apa benda minta maaf kan boleh selesai, tak boleh selesai minta maaf. Kita kena ajar dulu kan. Saya itulah yang minta ke depan semua sekali umat Islam baikotkan semua sekali. Benda ni diorang tak titik beratkan daripada awal lagi. Dia tak check betul-betul kan. Sepatutnya dia kena daripada awal tu kena check betul-betul lah supaya tak sampai ke pada kita. Buat masa sekarang boikot lah. Boikot lah. Sebab itu berkaitan dengan isu agama kan. So benda tu patut dipandang serius lah sebab penting benda tu sebab agama. Kita akan boikot lah sebab kalimah Allah kan, kalimah suci. Itu tak sepatutnya perkara tu berlaku lah. Tu je lah kot. Masa awal dengar isu ni, apa perasaan sebagai Muslim? Rasa marah jugalah sebab isu kalimah yang paling suci kan, dia permainkan macam tu. Lagi satu pula dengan cerita pasal isu DIY tu lagi baru pula. Saya tak tahulah. Yang tu pula hot isu lagi lah. Cuma KK Mart ni dah seminggu cerita dia. So jadi hot je lah cerita tu. Begitulah guys, masalah kaos kaki bertulisan Allah. Selanjutnya kita akan simak pembahasan mengenai jatuhnya ringgit yang diunggah oleh YouTuber Malaysia baru-baru ini. Sebenarnya, ini adalah kejatuhan ringgit ke paras terendah sejak 26 tahun yang lalu. Mata wang Malaysia ringgit telah mengalami kemerosotan lebih 4% untuk tahun ini sahaja, yang disebabkan antaranya oleh prestasi ekspor negara yang kurang menggalakkan dan kenaikan kadar faedah oleh pihak Rizab Persekutuan Amerika Syarikat. Pada 20 Februari 2024, ringgit jatuh kepada nilai 4.7988 berbanding $1 Amerika Syarikat, hanya 2% lagi untuk menyamai nilai terendah yang pernah dilihat, iaitu 4.885 per US dollar sewaktu di puncak krisis kewangan Asia pada Januari 1998. Ketika itu, krisis kewangan melanda seluruh Asia dan ringgit menyusut sehingga 85% disebabkan aliran keluar secara besar-besaran dana asing. Sepanjang tahun 2023, ringgit telah mengalami penurunan dan mencatat prestasi tidak menentu, menjadikannya antara mata wang terburuk di Asia, hanya diatasi oleh yen Jepun.
Berbanding dolar Singapura pula, ringgit menyusut lagi sebanyak 2% untuk tahun 2024 dengan RM3.57 berbanding 1 dolar Singapura setelah mengalami penurunan sebelumnya sebanyak 6% pada tahun 2023. Pakar ekonomi melihat situasi ini adalah tidak baik untuk Malaysia yang merupakan negara perdagangan dan secara automatik ia akan menyebabkan harga barangan import untuk pengguna di Malaysia menjadi lebih mahal. Mata wang Filipina Peso, Vietnam Dong, Indonesia Rupiah, Thailand Baht menunjukkan kejatuhan berbanding US dollar. Akan tetapi antara kesemua mata wang di Asia, ringgit mencatatkan penurunan terbesar dan hanya diatasi oleh yen Jepun. Hanya dolar Singapura yang menjadi satu-satunya mata wang ASEAN yang tidak mengalami trend penyusutan yang dilihat konsisten sejak pertama kali kadar faedah di Amerika Syarikat dinaikkan pada Mac 2022. Mata wang Vietnam Dong adalah lebih bergantung kepada ekonomi China berbanding Malaysia kerana 16% daripada keseluruhan ekspor Vietnam adalah ke negara China berbanding Malaysia ke China adalah 13%. Tetapi kenapa ringgit lebih menyusut nilainya? Salah satu aspek yang perlu diakui mengenai kelemahan ringgit ialah kerana Malaysia semakin hilang daya saing jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kita pernah lihat prestasi baik ringgit paling ketara iaitu semasa bangkit selepas krisis kewangan Asia 1997-1998 sehingga dapat mengatasi Korean Won dan Thai Baht. Tetapi kini dua negara tersebut semakin ke hadapan dalam merancangkan ekonomi. Ekonomi negara hanya dianggap tidak bermasalah untuk sebahagian golongan seperti anggota jemaah menteri dan hartawan. Selainnya, kebanyakan kita dapat merasai situasi ekonomi yang semakin menekan. Dengan realitinya, rakyat sedang berhempas pulas mencari pendapatan sementara negara kehilangan kepercayaan pelabur akibat pelbagai percaturan politik yang tidak habis, ditambah pula dengan kes 1MDB. Kali terakhir Malaysia mendapat lebihan fiskal iaitu jumlah pendapatan lebih tinggi daripada jumlah perbelanjaan adalah pada tahun 1993 sehingga 1997 iaitu antara 0.2% sehingga 2.4% daripada jumlah KDNK tahunan. Pendapatan hasil pelaburan yang menyumbang kepada KDNK telah turun dari 43% kepada 19% sejak tahun 1997. Kesan kejatuhan ringgit. Sebagai sebuah negara perdagangan, kemerosotan ringgit dilihat secara langsung turut memberikan tekanan terhadap sektor import dan ekspor negara. Ringgit yang lemah bermakna kos untuk mengimport barangan keperluan pengguna, perjalanan, ubat-ubatan, makanan dan lain-lain akan naik. Tahap keyakinan pelabur asing yang mempengaruhi aliran keluar masuk wang negara semakin goyah. Pembeli domestik sangat terkesan dengan kenaikan harga kerana harga import bahan mentah yang tinggi. Pembekal barangan import sesekali tidak akan menanggung kerugian kesan dari kejatuhan nilai ringgit tetapi akan memindahkan beban tersebut kepada pengguna dan seterusnya inflasi akan berlaku. Golongan B40 lebih terkesan kepada kejatuhan nilai ringgit disebabkan oleh peruntukan perbelanjaan yang lebih besar untuk makanan dan minuman iaitu sebanyak 35.4% daripada jumlah perbelanjaan bulanan. Negara Malaysia mengimport 60% keperluan produk makanan termasuk benih tumbuhan dengan nilai amat besar iaitu kira-kira RM70 bilion setahun. Selain itu, kejatuhan nilai ringgit juga adalah kerugian besar untuk negara kerana ramai pekerja terlatih dan berkemahiran tinggi akan meninggalkan negara seperti memilih untuk bekerja di Singapura. Pergerakan nilai ringgit sama ada naik atau turun mempunyai kesannya tersendiri. Jika nilai mata wang rendah, ia akan membuka peluang untuk produk Malaysia untuk bersaing di dalam pasaran ekspor. Contohnya, barangan hasil kilang Malaysia menjadi lebih murah dan kompetitif bagi pembeli antarabangsa berbanding negara yang lebih tinggi nilai mata wangnya. Para pengilang adalah penyumbang sehingga 2/3 jumlah ekspor kasar negara dan ini akan turut menjana pendapatan negara. Satu lagi manfaat ialah pengguna domestik akan cenderung memilih barangan tempatan berbanding barangan import yang lebih mahal. Akan tetapi, sekiranya stok barangan keluaran tempatan tidak mencukupi, maka inflasi disebabkan permintaan akan berlaku. Pelancong asing juga mendapat kelebihan yang banyak disebabkan ringgit yang menurun. Contohnya, pelancong dari Amerika Syarikat mendapat 4.7 kali ganda hasil tukaran wang mereka semasa berada di Malaysia.
Namun tidak ada negara di dunia yang mahukan nilai mata wangnya menjadi rendah kerana lebih banyak keburukan daripada kebaikan, terutamanya kepada rakyat berpendapatan kecil di sesebuah negara. Kesimpulannya, kenaikan atau kejatuhan mata wang ringgit adalah satu isu yang sangat penting kerana ia memberi implikasi yang sangat besar kepada rakyat. Mungkin kesan kepada orang kaya tidaklah begitu dirasai, namun golongan rakyat biasa sedang berjuang kerana kebanyakan harga import, terutamanya makanan, terus naik mendadak. Itulah guys berbagai masalah aktual di Malaysia saat ini. Terima kasih sudah menyimak sajian kami. Sampai jumpa lagi. Jadi itu ya guys ya, ternyata memang ekonomi Malaysia saat ini sedang tidak baik-baik saja katanya ya. Selama 26 tahun ringgit mengalami kejatuhan yang sangat rendah. Mungkin untuk para hartawan gitu, orang-orang yang berada mungkin memang tidak terlalu terasa, tapi untuk orang-orang biasa menengah ke bawah itu akan terasa sekali karena nilai barang impor itu akan sangat mahal ya, dikarenakan produk dalam negerinya sendiri pun kurang mencukupi, otomatis mereka harus impor ya, dan ternyata barang-barang impor itu akan jauh lebih mahal, apalagi terutama produk-produk makanan atau kebutuhan pokok ya, itu akan sangat terasa buat kalangan menengah ke bawah di Malaysia. Oke ya, jadi memang ternyata setelah ini Profesor Malaysia nggak berani lagi nyinggung-nyinggung tentang Indonesia ya, karena alangkah lebih baiknya mengurusi negaranya sendiri saja, apalagi untuk memartabatkan bahasa Melayu di negaranya sendiri terlebih dahulu ya, akan lebih baik seperti itu ya guys ya. Oke, kiranya sampai di sini dulu video reaction hari ini. Terima kasih banyak, jaga selalu kesehatan, sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Bye.